Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-91 daripada suratul Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan salat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menegaskan lagi tentang pengharaman arak dan juga judi dengan menjelaskan beberapa keburukan berbentuk, sama ada berbentuk duniawi maupun berbentuk keagamaan. Dan bila Allah Ta'ala menyebutkan innama yuridu syaitan, hanya sahaja yang dimahukan oleh syaitan itu, sehinggalah ke akhir ayat, untuk menyatakan bahawa arak dan judi itu, dan ia merupakan dua daripada 4 perkara yang disebutkan dalam ayat yang sebelum ini, untuk menjelaskan bahawa syaitan sentiasa berperanan dengan melakukan tazyin dalam memperlihatkan sesuatu yang mungkar itu sebagai baik, memperlihatkan judi dan arak itu sebagai baik untuk manusia. Apa tujuannya? Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, iaitu untuk memutuskan hubungan sesama kamu, untuk menanamkan rasa benci, untuk menanamkan rasa sakit hati di dalam hati-hati kamu dan permusuhan di dalam hati-hati kamu melalui pengambilan arak dan juga perlakuan judi itu. Kerana seorang peminum arak, apabila arak tersebut telah menyebabkan ia hilang kewarasan, lalu dengan itu ia akan melakukan perkara-perkara buruk kepada orang lain. Dia akan bermusuh dengan kawan-kawannya atau temannya. Maka dengan itu ia akan membawa kepada pelbagai bentuk permusuhan, pelbagai bentuk kebencian sesama manusia. Begitu juga orang yang suka berjudi, atau kita panggil di dalam istilah masyarakat kita tahik judi. Apabila ia berjudi, pada kebanyakan atau sepanjang penglibatannya dalam berjudi, ia akan hilang hartanya di atas meja-meja judi. Dan seperti yang kita tahu bahawa harta itu adalah suatu yang sangat sensitif dalam hidup manusia. Maka apabila seorang penjudi itu kehilangan hartanya, dia akan menjadi musuh terhadap orang yang menyebabkan ia kehilangan harta itu tatkala mereka berjudi, dan akan sentiasa berdendam dengan orang itu, dan akan sampai membawa kepada pembunuhan dan sebagainya.
Maka Allah telah menjelaskan bahawa betapa arak dan judi ini membawa kepada keburukan duniawi. Adapun keburukan ukhrawi atau keburukan dalam bentuk keagamaan pada sambungan ayat ini, iaitu wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Membawa maksud syaitan juga mahu disebabkan pengambilan arak oleh kamu wahai manusia, dan juga judi yang dilakukan akan menghalang kamu, akan menjauhkan kamu, akan melarikan kamu an dzikrillah, daripada mengingati Allah. Membawa maksud daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala, menghalang kamu daripada menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah wa 'anis salah, dan akan menjauhkan kamu, menghalang kamu daripada mendirikan solat, yang merupakan rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam yang 5 itu. Kerana seorang peminum arak ketika ia mabuk akan menghalangnya daripada berfikir, akan menghalangnya daripada pemikiran yang waras, dan pastinya akan melalaikan ia daripada melaksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasnya, sama ada salat, bahkan selain daripada salat bahkan. Dan bagaimana orang yang suka berjudi disebabkan perbuatannya yang menghalalkan segala cara untuk memperolehi harta dengan jalan judi, dengan jalan yang buruk ini, dan menyebabkan ia kehilangan rasa kasihan, rasa belas kepada orang lain, maka dia sudah lagi tidak berfikir untuk melakukan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menjelaskan bahawa ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahawa bentuk halangan yang dilakukan oleh syaitan terhadap orang yang berjudi dan orang yang meminum arak daripada mengingati Allah dan daripada melaksanakan atau mendirikan solat disebabkan perjudian ataupun disebabkan pengambilan arak ini, kerana apabila arak itu diminum, dan arak itu diminum kerana ia akan menyebabkan seseorang itu dikuasai rasa gembira, rasa seronok yang berlebihan. Nafsu ingin berseronok itu meluap-luap dan akhirnya tenggelam dalam kelazatan, keseronokan jasmani yang pasti akan melalaikan seseorang daripada mengingati Allah dan daripada salat. Begitu juga orang yang berjudi atau berjudi itu, apabila seorang penjudi itu menang, maka hatinya akan merasa terlalu seronok dan dia akan merasa hebat, gagah, pandai dan merasa terlalu berkuasa. Maka keadaan itu juga akan menghalangnya daripada mengingati Allah dan juga daripada salat. Sedangkan kalau dia seorang yang kalah dalam perjudian itu, dia akan dikuasai oleh rasa benci, rasa geram, rasa marah, rasa dendam, yang juga akan menghalangnya daripada ingat kepada Allah dan daripada mendirikan solat. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, jika ditanyakan apakah hikmahnya di dalam ayat ini, Allah hanya menyebut al-khamr wal maisir, sedangkan di dalam ayat sebelum ini Allah menyebut bersama-sama al-khamr wal maisir itu al-ansabu wal azlam. Jawapannya ialah kerana ia ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mana ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman dan maksudnya adalah untuk melarang mereka daripada meminum arak ataupun dan juga melakukan ataupun berjudi. Melarang mereka daripada minum arak dan berjudi. Dan menzahirkan keempat-empat perkara. Iaitu al-khamr, arak, judi, menyembah berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah itu adalah keempat-empatnya ataupun adalah menunjukkan kesamaan keempat-empatnya dari sudut keburukan dan kekejiannya. Bermaksud bila didatangkan bersama al-ansab dan al-azlam, berhala dan juga mengundi nasib bersama-sama dengan arak dan judi ini, ialah untuk menjelaskan betapa kejinya perbuatan meminum arak dan berjudi itu, dan untuk menegaskan pengharaman mengenainya, seolah-olah untuk menunjukkan bahawa orang yang meminum arak dan orang yang suka berjudi itu
boleh sekali ia melakukan, atau sememangnya ia melakukan perbuatan ahlul jahiliyah dan perbuatan orang-orang yang syirik kepada Allah, iaitu orang yang menyembah berhala atau menyembelih haiwan untuk berhala, dan juga orang yang mengundi nasib menggunakan anak panah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Az-Zamakhsyari pula menyatakan, seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahawa tidak ada beza di antara orang yang menyembah berhala dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang minum arak ataupun orang yang berjudi. Kesemuanya adalah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun disebut solat secara khusus dalam ayat ini, sedangkan solat juga adalah termasuk daripada zikrullah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan keutamaan solat itu sendiri, untuk menjelaskan bahawa solat itu adalah bentuk zikrullah yang paling utama, dan untuk menunjukkan kepada kita bahawa orang yang menghalang dirinya atau terhalang diri daripada melakukan solat seumpama orang yang terhalang daripada keimanan itu sendiri, kerana solat itu adalah tiang agama dan pembeza antara seorang muslim, seorang mukmin dengan orang yang kafir. Fahal antum muntahun, oleh itu mahukah kamu berhenti? Frasa ini bertujuan untuk menyelar tindakan mereka dan dalam meneruskan perkara atau perbuatan meminum arak, meneruskan perbuatan berjudi, setelah dijelaskan pada mereka tentang keburukan-keburukan judi, arak dan judi itu, sama ada berbentuk duniawi ataupun berbentuk keagamaan, dan supaya mereka serta-merta meninggalkannya tanpa bertangguh lagi, kerana itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.